Wa yakul dan berkatalah ia musanna. Musanna kata kan weh. Tengok. La yang bagi tiada sayugio tak leh lah, tak comel lah. Mana la yang bagi tulis makna la yang bagi tiada sayugio dan tak comel dan tak layak lah. Ihraju man la yaqwa, mengsalah akan mereka yang tidak ada kekuasaan dan tidak ada kemampuan. Makna kata tak leh lah kita nak pergi kata orang tak ada kemampuan. Sungguh ia pergi cakap dah, tapi ia tak ada kemampuan, maka kita tak boleh kata dia lah. Ia pun nak cakap, ia pun nak melawan cakap, tapi orang panggil tak ada kemampuan nak mempertahankan daripada masalah peperangan. Tak boleh lah kita nak kata dia tu salah. Tidak kuasa, tidak kemampuan, alam tina'in, di atas nak menegah daripada serengi. Salah tadi tu lah. Alam tina'in ai minal harbi, daripada peperangan dan pula wal hujumi gitu. Alam tina'in ai minal harbi wal hujumi, daripada peperangan dan hujung bagi seteru terhadap dia. Tak boleh kita nak kata lah. Dah. Thumma kamadian daripada aibada qawlihi la yang bagi ihraju man la yaqwa. Tak situ. Thumma kamadian, apa makna kamadian? Ai ba'da qawlihi, selepas daripada berkata ia musanna. Dah. La yang bagi ihraju man la yaqwa ni sayyara, memperjalan ia musanna. Musanna pun memperjalan sariyatan, akan satu tentera yang kecil. Akak tentera yang tak ramai sangat lah. Gambar dia musanna pun akakkan satu tentera yang kecil, li ta'aqubil furusi, untuk mengitai-ngitai, dan untuk gicek dan perhati-periksa al-furusi, akan tentera-tentera Faris hak lari daripada serengi. Tulis gitu. Li ta'aqubil furusi, kerana nak mengitai dan turut dan ikuti tentera Faris hak lari daripada serengi. Nak tak retak, tak boleh musanna, ada tunggu berdepak tak payah retak. Kadang setengah tu pergi belawai mati tengah. Setengah tu hundur tak lawai weh. Maka lari itulah musanna hatta tentera suruh pergi mengitai-ngitai. Pergi tengok duk mana apa ni. Fabalagat, maka tercampailah ia sariyah hak yang diutuh oleh musanna. Fabalagat, maka tercapai ia sariyatun allati arsalat had. Dah. Yakni masa Allah tercapai ia sariyatun allati arsalaha, yang telah mengutuh akan dia oleh musanna ni. Sabab, di kampung nama Sabat. Nah, kampung Sabat. Tulis molek weh. Hak kita pandang gapo kita tanda. Domi mana hatak satu dua. Maka tercampailah tentera yang kecil siapa di Sabat. Gapo Sabat? Maudi'un bil madaini. Huwa takdir itulah khabar mubtada mahzuf. Huwa ia Sabat ni maudi'un, ialah satu tempat, satu kampung, bil madaini, yang ada di kawasan Madain. Dah satu kampung yang ada di kawasan Madain. Lepas tu tentera yang kecil saat ni tu pergi sapa di Sabat. Dah kan ia panggil sapa di kampung Sabat, kawasan Sabat, yang bernamanya satu tempat yang ada di kawasan Madain. Kemudian sapa situ waftatahaha, dan membukalah ia tentera saat ni lah. Tentera yang kecil yang diutuhkan oleh musanna tu buka apa? Akan pitu kota Sabat tu lah. Akan Sabat, akan pitu kota. Ya dulu ya bet ni, orang Arab ya bet ni. Bab punya kecek lah ni. Dia golek ke orang zaman-zaman dulu, golek ke yang buat kota golek ke. Makna tu yang ada satu bandar, lepas tu ia berkota.
Kenapa? Kerana zaman dulu ya orang tak ramai sangat. Maka orang duduk dalam kota tu dia dapat selamat. Waktu malam, waktu gapo orang nak seraya payahlah. Kalau orang nak curi, orang nak ngenak pun tak boleh kena duduk dalam kota sebab katup itu kota dengan penjaga kota. Sebab kalau kita duduk di Suria tu, pintu kota ya semua 7. Bab Tumah, Babu Musalla, Babul Jabi, bab apa lagi, Bab Syarqi, lagi pula Bab Musalla tu. Pintu ya 7 pintu. Kota tu luas jugalah, lebih kurang dalam 10 kilo lebih. Ya kota lebih. Ya kota ada 7 kilo tu ya kota lebih. Mana tu, bahawa petang hari tu kerajaan panggil rakyat-rakyat masuk dalam kota untuk selamat. Ni kamar dia orang panggil puak ni lari, maka musanna pun hatta tentera sugi cik puak ni lari duk mana. Gi siapa di sahabat, maka bukakan pintu kota sahabat. Tentera ni pun bukakan pintu sahabat. Nah, pintu kota. Waftataha dan membuka ia Sariyah akan dia sahabat di pintu kota. Wasara ba'da zalika tariqul muslimin minal hirati ila syawati idajlah aminah. Tengok. Lepas daripada tentera Gisapa situ yang diutus oleh Musannad, maka bukakan pintu-pintu sahabat wasara ba'da zalika, dan terjadi kemudian daripada itu di mana ai iftitahi babi sahabat, yakni selepas daripada Sariyah yang bukakan pintu kota sahabat ni. Tengok. Ba'da zalika ai ba'da iftitahi babi sahabat, selepas daripada membukakan pintu sahabat ni terjadilah tariqul muslimin. Jadi adalah jalan bagi orang-orang muslimin, tentera muslimin nak berjalan. Nak lalu tu bolehlah. Minal hirati, daripada nak kawasan Hirah. Sebab itulah apabila tentera kecil pergi bukakan pintu sahabat, maka itulah satu jalan yang boleh memperjalani oleh tentera-tentera Islam daripada Hirah pergi ke mana? Ila syawati Dajlah, pergi kepada pantai-pantai bagi Dajlah. Yang panggil seolah tergini lah kalau kita kemari. Ni puak ni duduk dalam Hirah, patut nak pergi kepada Dajlah ni kena lalu kot sahabat. Maka sahabat ni ya ada kota, ya ada pintu dia. Lepas tu tentera yang kecil tu turun duk cari, duk cek kan tentera Faris ni kan. Maka siapa di sahabat, maka bukakan pintu-pintu sahabat. Maka situlah orang panggil salah satu pucuk, orang panggil buka jalan ataupun buka pintu. Pak tentera Islam boleh lalu daripada sahabat, daripada mana? Daripada mereka duduk pada Hirah nak pergi kepada Dajlah. Peritalah nak lakah pala atas, nak pergi wakak ana kota ke dulu. Sini kota dulu. Mana kota? Sini lagu katok ni. Walah tiap ada tiap 5 butang. Sebab dia panggil lak. Tiap ada 5 butang. Pas sini kerajaan apa? Dulu raja Kota Baru. Kota Baru Mei. Lepas tu raja Jala. Lepas tu hak fok-fok wak karuk lek ni, dia lari lek nu nak bunuh. Maka kali lagi lakah lek setara lek Jala, lakah lek pada lek nu. Folek ni nak apa tak leh. Nak bunuh pun tak boleh lah. Sebab orang panggil jaga elit kerajaan Jala. Lepas tu kalau lek nu lari mari karuk pun ni, lakah dilak tu mari masuk lekek ni. Lek nu nak apa tak boleh lah. Ya ada kek ya lah. Sebab ni lah. Nak lakah daripada masalah Hirah lagi pada Dajlah. Ya ada situ ibu gawa. Orang panggil ada satu bana yang menamuk sahabat, ada pintu. Maka Fok ni pergi buka pintu tu, maka boleh lalulah tentera Islam daripada Hirah pergi pada Dajlah. Lalu tu tariqul muslimi, lalu daripada Hirah pada Dajlah ni aminan hala kaunihim, hal keadaan mereka itu aminan. Apa aminina? Teraman dan santusa mereka itu daripada serengi dan peperangi. Habis kat tu. Lepas dah tu masuk baru pula. Khabarul khanafisi wasuqi Bagdadah. Tengok mula. Haza bermula ini ni, gapo dia? Khabarul khanafis. Ai bahsu khabaril khanafis. Ialah satu bahasa dan cerita bagi khanafis. Deh. Gapo we khanafis ni? Tengok lagi.
Wasukil Baghdad, dan pula kedai di Baghdad, dukan Baghdad, bandar Baghdad. Maka berita bagi Khanafis. Khanafis ni satu nak. Satu nak yang ada di zaman itu. Lagi pula nak bagi Baghdad. Kedai Baghdad ni nak di Baghdad. Dah. Kedai di Baghdad dan kedai Khanafis. Tengok. Thumma sara, kama dia berjalan ia musanna. Summa ni aibat da irsalihi sariyatan li ta'akubil furusi. Tak situ. Summa, kama dia apa kama dia? Summa aibat da irsalihi sariyatan li ta'akubil furusi. Tulis molek. Kemudian daripada utuh musanna akan sariyah, akan tentera yang kecil untuk mengitai-ngitai tentera kerajaan ataupun tentera bagi Faris. Sara, berjalan ia musanna pun berjalan pula dah berjalan saat itu. Berjalan musanna ni qasidan ai hala kaunihi qasidan, hal keadaan musanna tu duk menuju dan menghadapi. Qasak musanna tuju musanna nak pergi musanna mana? Suqal Khanafisi. Lepas pada tubik daripada Hira, maka Fuad ni bukakan pintu kota Sabah, pergi siapa dah jelas. Lepas pada tu nak musanna pun kosak dan tuju nak pergi pula dah. Nak pergi dan kosak nak pergi ke mana? Yakni nak pergi kepada mana? Kepada nak ataupun kedai bagi Al-Khanafis. Gapo dia Khanafis ni? Suqul Khanafis ni maudi'un ai huwa ia suqul Khanafis. Tanda molek Suqul Khanafis dia maudi'un ialah satu tempat Qurbal ambar, ia dekat dengan nak bagi ambar. Supaya kita kata nak layu bakok dengan nak pun jawi dekat ya. Dah, betul lah. Nak pun jawi tapi tak besar. Lepas tu nak bakok pada nak bakok besar. Nah kalau piawah dia lah kan. Maka musanna pun kosak pula lepas pada ni nak pergi kepada nak bagi Al-Khanafis, ialah satu nak yang berdekat dengan ambar. Lepas tu pergi ke mana lagi? Wasuqa Baghdad, nak pergi kepada nak Baghdad. Jauh kot ni jalan ni. Jalan ni beribu-ribu kilo sebab duk Madinah. Kalau kita kira Madinah dah lekning dah. Madinah ni dah leh. Payah nak mari Baghdad ni kita datang di Madinah ni. Madinah. Lepas tu jalan mari siapa kok ni kita kira mari ni kita tahu kalau misalnya tara je ni kita tahu apa? Tabuk. Tabuk ni. Sini ni nak beribu kilo dah ni. Ni beribu kilo. Ni. Duk di Madinah. Lepas tu kerajaan etika ni duk mana? Duk di Madinah. Lepas tu berjalan mari di Tabuk ni tara nak lakoh mari Iraq ni. Tabuk tu kat beribu kilo. Lepas tu duk Tabuk tu nak mari di Iraq ni orang panggil kat beribu kilo lah. Sebab dia panggil dia mari Tabuk, dia kena lakoh ni. Dia mari Madinah kena lakoh Tabuk kena lakoh Ordon kena lakoh Syam tu lakoh ke Iraq. Nah, kemudian ketika ni musanna tu kosak dan tuju nak pergi kepada nak Khanafis dan pula nak Baghdad. Ya jauh juga Baghdad dengan Madinah ni. Perjalanan itu berbulan jugalah. Maka duduk dalam peperangan tu lepas setengah. Ba'da'an khalafa, selepas daripada mengganti ia musanna ni, ia kosak nak pergi pada nak pergi tengok sana lah pada Suqul Khanafis dan pula nak di Baghdad. Kerana musanna saat itu nak keracai, orang panggil keracai apa orang panggil? Kecek mudah kecek amna. Tak? Kalau masa saya panggil kecek amna, apa? Nak keluarkan kekuasaan. Ni dalam kerajaan mana-mana pun orang panggil dia nak keracai amna. Supaya dulu kita tengok rahsia. Rahsia ni orang panggil di dalam dunia ni negeri paling besar. Jadi tengok dalam peta dunia. Orang panggil rahsia ni dulu luah kali. Kalau kita tengok dalam peta dunia, tanah rahsia duk milik ni. Dia duk kata payah jajah situ, dia jajah Syagaba. Uzbekistan, ya jajah Dagestan tu dalam rahsia laka tu. Uzbekistan, Dagestan, hak menjitang, tang tu dalam rahsia laka.
Jadi rahsia tu retah dah. Sebab tu dia panggil nak keracai amna negeri besar dah tapi nak ikut besar lagi. Nak ikut besar. Tapi rahsia dia jatuh tika nak. Dia jatuh apabila dia perih satu tika perih dalam himat. Perih dalam himat, maka tika tu orang yang tak tahan dengan sejuk himat tu mati banyak askar. Kenapa? Kerana dia apabila dia saat ni tu retah luah dunia ni. Nah, negeri dia keracau, dia panggil dia jajah. Dia panggil dia jajah, dia serai, dia jajah negeri kawasan tu Dakistan, Uzbekistan, Shisha, tak Shisha tu dia laka. Lepas tu lama-lama orang panggil rahsia dia gagah tentera dia gagah. Masalah lah jatuh dia gagah, kekuatan dia gagah. Tapi dia kalah sikit buku ekonomi. Ekonomi dia tak agak sebab dia tak ada nak keracai kepada dia apa dia jajah tu. Apabila dia tak agak dari segi ekonomi, makna negeri hak duduk di bawah jajah dia supaya Faris tu dia jajah Mekah, dia jajah Madinah, supaya Tarum dia jajah keluar. Tapi lama-lama kerja tak agak segi ekonomi, maka orang hak duk wah jajah dia tu minta nak merdeka semula posisi minta merdeka Uzbekistan minta merdeka dah. Tu peringkat cai amnat. Tapi bagai panggil perang tu di masalah satu tika perang siapa di kawasan tu sejuk dah tentera nak pergi tak boleh tak lawan. Siapa menyuk saat tak start kereta tak hidup beku menyuk. Dah Moskow sangat-sangat sejuk Moskow. Apa ni? Orang panggil Musanna dia mula duk di Hira, lalu mari nak pergi kemari ke Dajlah, nak masuk ke Iraq, nak masuk ke apa? Sukul Khanafit, nak keracai amnak, nak keluar ni Islam ni keluar. Lepas tu Musanna serah pia ba'da'an khalafa, selepas daripada mengganti ia tanah molek. Selepas daripada mengganti ia Musanna dah alal Hirah, di atas Hirah tolong cara al-Hirah mencara lah. Musanna keracai amnak ia nak pergi pada Baghdad Suqal Khanafis. Lepas tu ia serah di Hirah saat itu kepada siapa? Serah Bashira ibn al-Khasasiyah. Deh ya wikan Bashir tu tolong mas'ul tolong cara di Hira hak sudah serai dah. Makna tak serai dah situ telah berjaya apa ni, maka serahkan urusan dan mas'ul khija'ah di Hira kepada Bashir ibn al-Khasasiyah. Lepas tu fa'aghara alaihima wasara hatta nazala nahras salihin bil ambar. Fa'aghara maka dah kita kata fa'aghara maka masuk dan pula duduk alaihima di atas kedua di atas suqi al-Khanafit wasuqi Baghdad ni. Fa'aghara aghara mana bergua, yakni duduk sekejap ia Musanna apabila sapa alaihima di atas keduanya di atas suqil Khanafis wa suqi Baghdad, maka Musanna serah kerja dan mas'ul pada masalah Irahwi kepada Bashir ibn Khasasiyah. Lepas tu Musanna pergi sapa kepada suqul Khanafi, maka duduk situ start. Mana tak? Fa'aghara, maka duduk ia dan mendiami ia Musanna alaihima di atas kedua, tengok ala suqil Khanafis wa suqi Baghdad ni. Lepas tu duduk situ start. Musanna pun tengok dia nak apa, nak Baghdad pula nak bagi Khanafi, duduk situ sekejap. Lepas duduk pada situ sekejap saat ni wasaro dan berjalan pula. Jalan Musanna hingga sampai mana? Hatta nazala, hingga turun ia Musanna. Hingga berhenti ia Musanna lepas daripada gib jalan kepada suqul Khanafis dan suqul Baghdad, maka berhenti situ kejap, maka sampai di kawasan mana? Nahrul Furat, Nahrul Salihin,
Kisapa sana turun pada di satu sungai nama As-Salihin bil Ambat yang ada di kawasan Ambat. Lepas tu summa saraha. Pos apa di satu sungai As-Salihin, bukan sungai Furat ni. Sungai As-Salihin yang ada di kawasan Baghdad ataupun di Ambat. Ambat di satu negeri juga lah ni, satu bandar. Lepas daripada tu summa kamadiyah, ai kamadiyah gapo ai ba'da sukunihi alaihima wa apa lagi pula wasairihi. Selepas daripada mendiamilah ia musanna, summa ai ba'da sukunihi alaihima. Wi mudah faham. Selepas daripada mendiamilah ia musanna sekejap di atas Suqil Khanafis dan Suqi Baghdad ni. Tengok mulai sariyatan saraha sariyatan, meutuh pula ia musanna, mempelacar ia musanna, sariyatan akan satu tentera pula yang kecil duk siapa di sungai As-Salihin bil Ambar. Musanna pun utuh pula satu tentera yang kecil, mempelacarkan tentera kecil, hatta tentera kecil li kita li jam'ain, kerana nak menyerangi satu jemaah, satu kumpulan, satu perhimpunan minal Arabi, daripada orang Arab. Hatta pula hatta tentera daripada orang Arab untuk menyerangi. Hatta tentera kecil saat ni tu pergi kepada satu kumpulan orang Arab untuk serang orang Arab yang ada di kawasan As-Salihin, sungai As-Salihin bil Ambar sana. Lepas pada masuk di kota Baghdad, di bandar Baghdad, di Kedah Baghdad, di Kedah Khanafi, lepas tu pergi sampai duduk situ sekejap, maka pergi pada sungai As-Salihin. Lepas pada tu hatta tentera pula untuk serang kumpulan pada orang Arab yang ada di mana. Tengok bisafai ini, hatta berapa kumpulan tu baik dua saf. Hatta kumpulan tu baik dua sah tentera ni, mungkin satu kumpulan 4-15 orang, ni 4-15 orang dah. Hatta kan pergi kepada nak serang satu kumpulan orang Arab ini dua sah, bisafai ni dengan dua sah kumpulan orang Arab dah. Patut hatta serang tu dua sah. Bisafai ni bukan makna tasafai ni mau dia gini. Safai ni bukan dua sah, mana satu tempat tu. Summa saraha, kama dia utuhlah ia musanna sariyatan akan sariyah li kita li jam'in minal Arab, kerana nak menyerangi akan orang Arab. Orang Arab ada mana? Bisafai, di safai. Gapo dia safai? Maudi'u gharbiyil al-Furati, yakni satu tempat yang ada sebelah terjatuh daripada sungai Furat. Makna kata orang Arab yang ada sebelah dan belah jatuh. Sebelah jatuh, sebelah orang panggil tawan tau. Bagi sungai Furat min jihati shimal, daripada jihad belah hulu. Harap ni. Kama dia ni. Kita kira mari hatta tentera dah satu kumpulan pula, lepas pada dia pergi masuk duk di bandar Baghdad ataupun kedai Baghdad dan kedai Baik Hanafi, maka musanna pula dia utus satu tentera suruh pergi serangkan kumpulan Arab yang ada di Safai. Safai ni duk mana? Ialah satu tempat yang ada sebelah jatuh. Ni jatuh ni, sebelah jatuh. Jatuh bagi sungai Furat ni sungai Furat, tapi berat sebelah mana? Jatuh berat hulu. Ni orang panggil tik tawan tok ciang. Ni ciang ni orang panggil jatuh cerau hulu. Kalau jatuh cerau hilir ni orang panggil tik tawan tok ciang tai ni. Kama dia musanna hatta akan tentera pergi kepada mana? Pergi kepada Safai yang ada di kawasan sungai Furat, sebelah jatuh ceraunya hulu. Cerau hulu. Lepas tu wahia dan ia Safai ni sekarang al-an, pada masa sekarang ni wilayatu Halab syuhaba, ialah kena pada satu cawak Halab. Nama dia tu cawak Halab Asy-Syuhaba. Fasarat ilaihim, maka berjalanlah ia sariyah yang diutus oleh musanna
Ilaihim kepada mereka itu, kepada jam'in minal arabi, wa hazamathum dan mengkalahlah ia sariyah hum akan mereka itu akan kepada jam'an minal arabi sana, dapat mengkalah akan satu dah kumpulan daripada orang Arab itu dah. Wa bizalika skatul kama dikata wallahu a'lam. Peng je boyak ke peng. Allahu akbar. Bagi lafaz ini dua maknanya amroini ahaduhuma azharu minan akhar. Jadi yaitu satu lafaz, yaitu suatu lafaz yang ditanggung dua perkara ataupun ditanggung dua makna. Tetapi makna yang pertama tu terlebih nyata, terlebih boleh daripada makna yang satu lagi. Mana seperti lafaz zuhir ni, seperti misalnya kata lafaz asadu. Lafaz asadu ni yang panggil satu lafaz ni ditanggung dua makna. Yang pertama kali kita bakal makna hak zuhir, makna hak kuat, iaitu lafaz asadu kita bakal dengan kata nama binatang muftari, binatang hayawanun muftari, iaitu binatang yang buah. Mana seperti misalnya kata ra'aitu yauma asada. Telah nampak oleh aku pada hari ini akan seekor singa. Maka singa terbakar ni, terbakar singa dengan makna hayawanun muftari. Makna tu lafaz ni yang di zahir, yang di nyata, yang di kuat sungguh. Makna tu singa kita nampak tu singa yang ada dalam hutan, singa yang ada di dalam gubah tu. Jadi lafaz ni panggil lafaz hak rajih lah. Adapun satu lagi kita tanggung hak ni, kita pakai dengan makna marjuh. Hak ni kurang kuat lah, tak ada kuat mana. Mana seperti kata ra'aitu yauma asadan fil masjidi. Kata telah nampak oleh aku akan seekor singa tu dalam masjid. Maka hak ni kita tak pakai makna singa betul-betul ni. Bahkan singa ketika ni kita pakai makna rajulan syuja'an, seorang lelaki yang berani. Tapi hak ni dia panggil makna hak marjuh. Dia panggil nama apa? Muawwal. Maknanya kuat tak kuat ketika tu? Maknanya tak kuat lah ni. Sebab apa? Sebab kena? Sebab dia tak ada perih. Mana tak kalau kita faham mudah-mudah tu, mana tak nak faham selapis boleh, nak faham sekali gotara itu asadan fil masjid itu. Mana tak nak pakai betul-betul boleh tak? Nak pakai asadan betul-betul boleh tak? Tak boleh. Sebab dia boleh tanggung dua lah pakai asadan. Tak, sebab pun lah tiga tu tak boleh nak pakai asadan betul-betul duduk lesej je. So. Tak sah lah. Mana? Sebab si singa ni bukan pak dia dari sini. Pak dia ni dari Boyak kiwa weh. Boyak ke Allah Taala. Hayawan mustahil. Dan tu binatang saya boleh makan. Kita lakukan yang
Ra'aitu yauma Zaid itu asad. Kenapa boleh aku tu nak pasal ekor ada satu ni dia boleh. Satu singo jika ni kita bakal makna tu. Ada makna itu ada makna itu zohir lagi banyak kata singo dia ni singo mereka yang ada dalam buku dalam ada pun dia bakal tentang anu lapa asal tu jika ni kita bakal makna seorang lelaki mereka boleh seperti kata doa itu yauma Zaidan fil masjid. Nampak laku tahu itu apa singo yang ada di situ. Sama dia singo di kawan ini kita tak sah lagi kita pakai singo dengan makna tutur kita pakai makna tanggung anak kamu kalau berapa kita maksudnya singo ni untuk dalam buat dulu kita. Oh, mana kedua ni Zuhir ke tak Zuhir wah? Yang dua ni tak Zuhir tak boleh. Buat Zuhir. Sebab kena takwil dah kan? Ya kalau kita tak takwil pahal kat situ Ra'aitu asadan fil masjid ni. Okey. Tak payah. Royak sikit. Jik supik boyak ke Jik? Cuba Jik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Sallu ala al-habib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Demo tidur pergi ni tak hujan. Malam-malam pergi seluk sini tak hujan. Nah, untuk buat panas Hidupnya nak sebut kata asadun di sini pakai dengan makna betul. Sebut kata asadun di sini pakai dengan makna betul. Asad sini juga adalah nampak oleh pada satu hari juga akan sini. Singo di sini pakai dengan makna betul. Singo duduk dalam ibu ataupun dalam hutan. Dia bersalah dengan makna yang kedua. Makna yang kedua tu kok iaitu merdu. Terpugai daripada terpugai kita tu kok kumaya ataupun kumaya. Seperti misalnya ra'aitu yauma asadun fil masjid. Kalau nampak pada satu hari akan singa juga untuk dalam sejid. Maka di sini kita faham di sini kita tu tak boleh faham tengah betul kena di bayar lah. Tanda tak faham betul-betul. Tak boleh faham betul-betul. Kalau faham betul-betul Jadi silap lah. Jadi silap. Lepas tu nak pakai Zuhir ya tu Zuhir kita tika ni Ra'aitu asadan fil masjid ni Zuhir lah. Lapa tu Zuhir tapi makna ya Zuhir lah. Tapi makna ya tu Lepas tu tak Zuhir nak takwil apa? Takwil makna tu Ra'aitu asadan Ra'aitu rajulan sya'an tu bahang aja. Ra'aitu sya'an
Ra'aitu rajulan apa? Syuja'an. Kau kita dah insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa innama yu'awwalu bid-dalil kama qala wa yu'awwalu adh-dhahiru bid-dalil. Deh. Wa innama yu'awwalu, dan sesungguh ditakwi akan dia akan adh-dhahir, yakni lafaz zahir. Apabila ia tak terang, apabila ia pergi pada makna yang kedua ataupun ihtimal yang kedua sebab lafaz asadan. Kalau sebab tak asadan, kita itlaq ataupun kita pakai pada mana al-hayawanul muftaris, maka hak tu orang panggil terang selalu dah, nyata lalu dah, cerak lalu dah, cacing lalu dah, tak ada kena takwi apa. Sebab tadi asadun ra'aitu asadan al-yauma, aku nampak singa. Singa saat ni pada hari ni. Singa duk mana weh? Singa saat ni tu singa bekan itulah. Kita pakai lil hayawanil muftari. Maka ketika tu zuhir selalu dah lapan asadan di atas alal hayawanil muftari. Tapi kalau kita tara'aitu asadan al-yauma fil baiti ataupun fil masjid, aku nampak pada hari ni singa duk dalam rumah weh. Ataupun singa duk dalam sejid, maka tika ni singa mana duk dalam sejid ni, dia jadi tak terang dah. Lapa tu zuhir dah ra'aitu asadan, lapa tu zahiran, zuhir nyata, tapi makna tu tak nyata tanggung itu. Apabila sebut nampak oleh ku ka singa dalam rumah, nampak oleh ku singa dalam kedai, misalnya kata ra'aitu asadan yauma fis suqi, telah nampak oleh aku akan singa pada hari duduklah kedai. Apabila kita tahu aku nampak singa duduklah kedai, singa mana? Singa hok bekai dalam bukit, dalam gebor, dalam hutan. Hai, boleh jadi kan? Fahana nampak temo tak ada lari seekor habau. Duduk dalam hutan semua kata aku nampak singa hari ni. Pada mau lari tak tuai kedai lari, tak ada lari. Pas singa mana weh? Tu singa perlu ditakwil apa ayat tu dengan mana? Rajulan syuja'an. Berak? Ketika ni lapan ayat orang panggil ihtimal yang pertama hak tu zahir. Kalau ihtimal yang kedua ra'aitu asadan, lapan zahira juga. Tapi tak faham. Aku nampak singa duduk dalam kedai. Pun tengok tuai kedai tak nak lari pun. Pangano lu singa bekai mak lari pi takut. Singa tika ni makna rajulan syuja'. Makna ke yang kedua lapan tu zahir, tapi kalau pergi pakai dengan mana? Ar-rajulus syuja'. Ketika ni perlu ditakwil. Asadan dengan mana? Ai rajulan syuja'an. Dah. Tu dia panggil ditakwil, dipaling. Lafaz asadan bukan pakai mana? Asadan betul-betul, tapi al-hayawan muftari ni rajulan syuja'. Berarti mulai. Dah. Wa innama yu'awwalu bid-dalil, dan sesungguh ditakwil, dipaling. Dipaling ni paling, nak paling. Nak pakai makna al-hayawanul muftarid betul tak boleh. Deh. Ditakwil akan dia akan al-zahid bid-dalil, dengan dalil. Kita nak takwil tu ada dalil lah. Tu pun ni. Tengok. Nak takwil pun ada dalil, tengok ni. Dalil. Ra'aitu, nak takwil ni. Kita tahu nak takwil. Ra'aitu, tengok molek wani. Perhati sini. Ra'aitu asadan. Aku nampak akan singa. Kata nak takwil lafaz ni, lafaz ni nama lafaz apa ni? Ni lafaz zahir. Lafaz ni kira zahir dah. Asadan, zahir cacing, lafaz je cacing. Asadan, semua tahu asad singa. Tapi lafaz ni tak jadi zahir kalau kita pergi kepada makna kedua, ihtimal tak zahir. Kerana tengok, ra'aitu asadan al-yawma fid dukan, ataupun fi suqi ke apa? Kita di dalam suq, mana? Suq Melayu Bangkok misalnya. Aku nampakkan seekor singa yang ada di dukan di mana? Bana Melayu Bangkok. Misal tu nak nampak misal baru-baru. Misal dulu kan golek kaya misal ra'aitu asadan fil hammam, aku nampak singa di dalam tempat mandi apanah tu misal lama.
Misal baru ra'aitu asadan al-yawma fi suqi Melayu Bangkok. Aku nampak singa ni. Mana? Duk di kedai Melayu Bangkok. Kama dia asadan tika ni nak pakai mana hayawan muftari boleh ke? Kalau misalnya dia tu ku nampakkan singa saat ni tu pada hari ni duk di kedai Melayu Bangkok. Patut orang lah kedai Melayu Bangkok tu bakal lari tak? Tak ada lari pun duk dia situ. Tak ada apa. Tak ada nampak takut singa tak. Lepas tu makna tika ni singa tika ni kita nak pakai asadang betul-betul dengan kata al-hayawanul muftari binatang yang buah tak boleh. Sebab apa? Ni ada dalil. Ni orang panggil dalil. Ni orang panggil dalil. Ini orang panggil qarinah. Mani'ah yakni dalil yang tunjuk atas nak pakai asadang betul-betul tak boleh. Tapi syarat nak takwil dia kena ada dalil. Mun kata-kata mu nampak singa pada hari ni tapi bukan singa betul-betul singa atas bagi lil hayawan muftari tak boleh. Nak pakai singa kata binatang buah tak boleh. Mana boleh kata tak boleh? Sebab ada dalil. Mana dalil? Di paling ada dalil yakni fi suqi Melayu Bangkok. Di dalam kedai Melayu Bangkok. Maka kedai Melayu Bangkok dah tunjuk kata singa ketika ni bukan singa betul-betul, bukan singa hak pakai makna asal, makna hakiki mana? Al-hayawanul muftari. Maka dalil ni royak ni. Dalil ni royak kata asadan lafaz zahir tika ni nak pakai makna ihtimalul awal ataupun makna hakiki makna rajah tak boleh. Kerana dalil ni orang panggil yang menegah daripada nak makan makna yang pertama makna singa betul-betul. Sebab orang panggil lafaz zahir ditakwilkan dengan dalil. Makna kata nak apa kita nak pakai kepada makna marjuh, nak pakai makna yang kedua, nak pakai makna yang ditakwil, maka pasti kena ada qarinah ataupun kena ada dalil. Lafaz zahir syarat kata nak takwil, tapi takwil tu kena ada dalil. Tengok. Kama qala semacam mana berkata musannif wa yu'awwalu zahir. Ni. Kama qala semacam mana berkata musannif wa yu'awwalu zahiru seperti ditakwilkan. Seperti berkata musannif wa yu'awwalu zahiru dan ditakwil dipalingkan lafaz zahir bidali. Nah ada dalil. Makna nak takwil asadang tika ni kita nak pakai rajulan syuja. Mana kau dalil tengok. Asadang tika dia bah. Aku nampak seekor singa. Aku lihat seekor singa. Al-yauma pada hari ni. Patut asadang tika ni nak pakai pada al-makna al-hakiku. Hakikiyu. Al-makna al-rajah ke. Nak pergi pakai makna al-marjuh. Sini kita tengok. Kalau kita putus tilik sini. Makna asadang boleh kita pakai makna binatangnya buah. Tapi kita tengok kepada dalil fi suqi Melayu Bangkok. Aku nampak seekor singa yang ada pada hari ini ni duduk di kedai-kedai dukan bagi Melayu Bangkok. Kemudian apabila ada di kedai ni kak, tengok orang tu lari tak? Orang tu nah lari tak? Orang saat ni tu lari tak? Kikir orang tak? Tak ada nampak kikir, tak nak singa nampak hamba. Orang nampak tak ada cerkam kan? Maka ketika ni orang panggil singa ketika ni makna rajulan syuja'an. Ialah laki-laki yang berani ada di kedai Melayu Bangkok. Tapi makna kata nak pakai asadang ketika ni lafaz zahir dengan makna yang kedua makna marjuh. Ini kena ada dalil. Mana dalil? Ni dalil ya ni. Mana yu'awwalu zahir bid-dalil. Tahu mana tak? Wa yu'awwalu zahir bid-dalil. Apa makna yu'awwalu zahir bid-dalil? Ayyuhmalu. Tu mana kata yu'awwalu zahir bid-dalil? Ayyuhmalu. Ditanggung akan dia akan lafzul zahir. Ditanggung akan dia akan al-lafzul zahir ni. Lafaz yang zahir. Ditanggung, dibawa, dipakai. Anda mulai. Ditanggung ala lihtimalil marjuh. Di atas tanggung hak yang terkurang kuat. Ada pun makna yang kuat sebuah tahap tengok ni. Ra'aitu asadang makna kuat ana weh. Tengok. Tengok. Tanggungnya kuat bawa ihtimalun. Tengok molek. Rajih apa dia?
Kalau kita tak tanggungi yang kuat, tanggung yang mana tengok? Tanggungi yang kuat. Tanggung yang kuat ialah wa al-hayawanu muftarih. Hak ni tanggungi bawa ke makna hasadan, makna yang kuat. Ini makna tanggung yang kuat, makna tak ada kena takwil. Sebab tak asadan betul-betul. Binatang buah. Hak ni orang panggil ihtimalun rajihun. Yakni tanggungi bawa makna yang kuat. Tapi kalau kita kata masalah asadan lafaz zahir tapi perlu ditakwil. Mana takwil nak? Rajulan syuja'an. Ni. Rajulan syuja' yakni lelaki yang berani. Hak ni dia panggil ihtimal tanggungi bawa mana ni? Marjuh. Hak ni kurang kuat. Deh. Kalau kita patah ra'ai tu asadan ku nampak seekor singa. Kalau kita nak pada makna yang kuat, yani negara hayawanum muftaris. Ni tak ada kena perlu pada takwil, tak ada kena paling. Tapi kalau tak asad marju di atas tanggungnya makna yang kuat wa yusamma dan dipernamu akan dia hina idzin pada ketika itu ketika mana ai hina id yu awwalu zahiru bidalil tak boleh hina idzin apa hina idzin tulis ai hina id yu awwalu zahiru bidalil tak boleh hina idzin apa hina idzin fa mana ai hina id yu awwalu zahiru bidalil yakni pada ketika ditakwilkan zahir itu dengan dalil dinamo az-zahira bidalil namo az-zahira bidalil supaya ai kama yusamma muawwalan hasbata ai wazalika dan bermula dimakan itu ai ma zukir min tasmiyatiz zahiri bidalil tak silap ai wazalika dan bermula dimakan itu ai mazukir min tasmiyatiz zahiri bidalil ni kainun adalah ia kama yusamma muawwalan semacam mana dinamo lafaz zahir itu muawwalan lafaz yang ditakwil akan dia no yata yu awwalu bizahir dengan kata lafaz muawwal hak tu lah ya. Sebab kata lafaz zahir tika ni kena takwil weh. Yu awwalu ataupun muawwalun ditakwilkan akan dia supaya juga kita kata az-zahiru bid-dalil. Hak tu lah tu. Sebab kata az-zahiru bid-dalil lafaz zahir ditakwilkan dia supaya juga lafaz zahir bid-dalil dengan lafaz zahir yang ditakwil. Sebab kata lafaz zahir bid-dalil maka kenalah kepada lafaz zahir ditakwilkan akan dia. Hak tu lah. Lafaz kecek bunyi lain tapi benda tu lah. Tengok misal. Kama fi qaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala tanda. Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Tengok. Was-samaa'a. Sama tu orang panggil mansubun, gapo orang panggil alal istirol. Maf'ul ni orang panggil bagi fi'il muqaddar yang ditafsir akan dia oleh fi'il kama dia gitu. Fi'il mazkur tu orang panggil mufassirun bagi fi'il yang muqaddar tu. Wasama tu maf'ul bagi fi'il mahzuf tu. Bukan maf'ul bagi banainah, tapi orang panggil ni masuk lebat istirol. Makna fi'il yang mazkur, fi'il yang disebut mentafsir fi'il yang mahzuf. Wasama dan akan langit. Tanam oleh akan langit. Banainaha telah membuat oleh kami yakni Allah. Kami telah membinakan langit ni. Tengok kami membuat langit, mengadakan langit. Bi aidin. Sebut aidin ni lah kan. Ni aidin. Ni. Tapak jari. Pahal Zohir ni. Ni Zohir iya ni. Patu buat ni tak leh Tuhan sebut aidin ni makan tangan betul-betul tak leh kita kena berimej dengan Tuhan royak.
Hak ni ya masalah sah juga duk jadi keliru, jadi kelabu, membuat pada orang awal pun nak pakai tangan betul-betul gini. Pakai tangan betul, tangan baik kita. Tak boleh kita yakin tangan tu bukan supaya tangan kita, bukan supaya tangan sika. Tak ya apa? Mengoyak makna tu pun jadi keliru kau orang. Sebut kata tangan, dia nampak baik ni tangan. Dia nak pergi tangan sika, tangan mutu, tangan lahno, tangan baik ni tangan. Bah Tuhan kata aku buat akan langit bumi ni dengan aidin. Kalau pasal mana betul-betul dengan tangan. Tangan ni kita buat kerja mecok. Dah, dengan tangan tu. Pas Tuhan buat langit ni buat dengan tangan ya. Sebab tika ni orang kata aidin lafzun zahiran, lafaz zahir. Tapi lafaz zahir ketika ni ia tak boleh nak pakai makna zahir betul-betul. Ya kalau kita pergi pakai makna zahir betul-betul, makna Tuhan beranggota, Tuhan berjuzuk. Tuhan dah tangan macam kita. Pas tangan kita ada seruah. Pas tu lah tangan ni ada orang, ada darah bertindih-tindih. Pasti kau ni lagu mana kita nak khayal pada Tuhan? Mustahil ke tak mustahil? Kalau kita ngaji usuluddin. Tengok. Fa inna zahirahu, maka sesungguh bahasa zahirnya, zahir bagi lafaz aidin ni. Jam'u yadin, jamu daripada lafaz yadin. Tengok. Wa huwa muhalun, dan ia aidun ni. Lafzu aidin ni muhalun, ialah mustahil fi haqqillahi ta'ala. Kalau kita nak pakai kata Tuhan buat langit ni dengan tangan betul-betul ni, dan betul-betul ni. Ni saya ni. Ni lafaz saya sebut tak tangan hakiki ni. 5 jari sebelah. Ada tapak tangan ni. Ni Zahir. Supaya sebut kata lafaz asadan Zahir. Kena kepada binatang yang buah duduk dalam rebah, duduk dalam hutan. Tu Zahir. Maka sebut tak tangan Zahir ni. Al-makna al-haqiqiyu. Ni makna hakiki. Ini makna yang Zahir. Yang tak ada kena takwil. Tapi sebut kata Tuhan buat dengan tangan berjuzuk. Ni orang panggil perkara yang mustahil pada hak Allah Ta'ala. Maka apabila mustahil, fasurifa anhu, maka dipalingkan anhu daripadanya lafzi aidin, paling ila maknal quwwati, dengan makna kuwah, bidalilil aqliyil qati'. Makna paling kata murad aidin dengan makna al-quwwah, makna al-qudrah, yakni dengan dalil yang pesing akal, yang pesing reti, yang pesing otak kepala, yang pesing putus dan jazam. Ya, tengok. Perhati molek. Elek. Ini ke? Masya Allah. Tengok dah kembali. Tengok lagi. Tengok dah. Perhati molek. Perhati budak-budak ni. Perhatilah. Kita ngaji sikit-sikit. InsyaAllah. We faham, we reti seekor dua pun pada dah sehari. Nah, tak reti banyak. Imran, pergi baca tak ni? Tanya ni. Imran tak ada baca, nak ada apa nak? Tak ada baca, tak ada turut-turut oh ya. Mula dengar apa ya ya? Dah pergi baca lah. Berak lah. Tengok dah. Khulasah daripada lafaz zahir. Tulis ni tu. Dah. Al-zahir. Lafaz zahir. Lafaz zahir kita buat dah mai. Maka lafaz zahir wahwa, kita ada ya. Mala mahtamala amrain. Ya malah baca tak rugi nah hari Sabtu ni nah. Menang tak segi. Tak rugi nah. Nodo ngamak tau. Tahu. Nodo tak apa, minat tak ngamak tau jaga wonak nah. Puak malah baca tak yamin nah. Hari Sabtu ni tak yamin ni. Kalau namu cabut tak yamin, tuan buat apa tak leh nah. Tuan apa tak boleh nak? Ingat tak mana? Maaf tu sanggup dia ya tahu apa mau nak tunggu konak ya tahu.
Amo gerbeh ni tunggu pondok. Apa so nak mau keling dengan mukmin? Dalam ni. Mana mukmin dek mana? Kat mana mukmin? Sanusi baca tak Sanusi leweh? Itu esok. Baca tak? Tak. La yuhtaju ila ta'wil dah. Nik Baisang baca tak Nik Baisang? Tak. Mang narak baca tak Mang? Imrang baca tak? Sungarang. Lepas tu lapanya dikatakan dah innama yu'awwalu bid-dalil ataupun yu'awwalu zahiru bid-dalil. Dah dua. Wa yu'awwalu az-zahiru bid-dalil. Mislu tasmiyati az-zahir muawwalan. Maka bermula lafaz zuhir no maka serupa juga lafaz zuhir kena takwil. Dan palingkan dari tak zuhir dan tak soreh. Seperti asadin pakai makna kedua atau ihtimal kedua. Kalau lafaz zuhir dipakai dengan berdalil dan kena ada dalil. Dengan lafaz zuhir kena takwil. Hak tula juga ada pada makna.
tetapi berlainan pada ibarat dan tuturan dan cakapan. Cakapan ni tafannun fil ibarah. Dia panggil tafannun fil ibarah. Seperti bajak dengan parang. Khatullah. Maka khatullah pada makna pada makna khatullah weh. Supaya ni kita katanya dah tengok. Kita kata hak tu katanya lafaz mislu lafzi mislu az-zahir bid-dalil ataupun az-zahir muawwalan. Wa qauluhu ta'ala was-sama banainaha bi aidin telah membina oleh kami akan langit saat itu dengan tangi. Kalau gitu jam'u yadin, yakni tangi tubtu. Terus pakai maka tidak sah. Pada bab ketuhanan ni kerana jadi mustahil. Ke atas Allah. Dah. Kerana tangi-tangi ni berjuzuk dan beranggota. Boleh mulai wa huwa muhalun alaihi ta'ala. Ini jadi muhal, jadi mustahil. Maka wajib atas kita takwil lafaz azhar. Azhar itu tu ila makna sani au ihtimal al-marjuh au majazi.
takwil saat itu ila makna al-quwwati. Yani aiden dipakai dipakai makna kekuatan dan kekuasaan. Ada mana tu? Aiden wa ta'wilu az-zahid fi qaulihi ta'ala was-sama banainaha bi aidin ay bi quwwatin wa qudratin. Dah. Tak kalah perhati sini dah. Tak kalah perhati sini. Tak kalah lu dah. Perhati sini. Jadi kita nak cara masalah lafaz zuhir. Maka lafaz zuhir ni tak ada dia mahtamala amrai, bagi yang tertanggung yang bawa kepada dua perkara ataupun kepada dua pengertian ataupun dua makna hakiki, makna majazi, ataupun tanggung yang pertama, tanggung yang rajah, tanggung yang kedua, tanggung marjuh. Makna pakar, makna pertama, makna yang kuat, makna asah, ataupun pakar makna kurang kuat ni makna baru, makna majazi, makna apa? Al-barjuh. Kamadi ahaduhuma, salah satu daripada kedua daripada amrain azharu minal akhar. Hak yang pertama kalau pakai makna hakiki, makna itulah dikatakan makna yang terlebih suhi, terlebih nyata, seperti pakai asadan. Asadan betul-betul asadan dikatakan binatang buah duduk di dalam rebah, duduk dalam bukit, hak tu nyata. Supaya kita pakai lapar tangi ni, tangi betul-betul ni suhi lo dah. Hak ni nyata lo dah. Hak ni azharu minal akhar. Kalau tangi kita pakai makna al-quwah, tangi kita pakai makna al-qudrah, hak ni makna tak kuat, makna tak nyata ana. Ada? Azharu minal akhar, kalau pakai tangi betul-betul ni 4 jari dia punya. Sebab kita tengok gigi. Sebut tak tangi ni. Ada tapak tangi, ada jari 5 butang, malaikat kudung 4 butang dah. Sebut tak jari, sebut tak tangi, ya zuhir gising. Hati kita akan tersilang pada makna hakiki, maka zuhir tak ada kena takwil banyak. Tapi sebut kata zuhir, maka tak ada kena takwil banyak. Tapi sebut kata tangi, hak pesing tangi bukan hakiki. Deh. Ini perlu kita kena menyata, perlu kita kena takwil. Supaya Tuhan buatkan langit dengan tangi. Kerana Tuhan dia sebut kata tangi, tangi yang berimeh hak ni ditakwilkan oleh ulama salah, ulama khalaf. Kita kena pergi kepada masalah bab usul fikih. Kamadan nahu qawlika ra'aitu asadan al-yawma. Aku nampak singa pada hari ni. Ada al-ihtimalul awal awi makna al-haqi wa hadza zahirun. Kalau kita pakai mana aku nampak singa pada hari ni, makna singa betul-betul, yakni fil ghabati, ada dalam rebah, dalam hutan. Hak ni wa hadza zahirun. Hak ni zahir. Lafaz zahir, makna apa zahir? Makna apa terang? La yuhtaju ila ta'wil. Tak perlu dah kepada ta'wil. Tak ada perlu ta'wil. Sebab tak ada singa duk lagi rebah makming. Nakak wah nera makming. Ojoh kan kau ni ke. Wa yu'awwalu zahiru bidalil mislu tasmiyatiz zahir mu'awwalah. Perhati molek. Perhati molek weh. Ditakwilkan zahir dengan dalil. Paling lafaz zahir dengan dalil. Seumpama juga kita panggil az-zahir mu'awwal. Lafaz zahir kena takwil, supaya juga zahir ditakwil dengan dalil. Sebut kata lafaz zahir kena berdalil, ditakwil dengan dalil, supaya juga dengan lafaz zahir ditakwil akan dia. Makna lafaz zahir berdalil dengan lafaz zahir ditakwil, benar tu lah, benar sah. Kata molek. Sebut kata lafaz zahir kena berdalil,
Kerana masalah berdalik wasama abanaiha wasama abanainaha bi aidin. Menggapo dan langit saat itu kami membina akan di akan langit dengan aid. Kalau kita sebut tak aidin, baik ni nampak sahih-sahih. Silalah hati kita dok tengok hari-hari. Kamu dia tika ni perlu kena takwil sebab apa? Kalau sebut Tuhan buatkan langit dengan tangan, maka tangan itu anggota juzuk manusia, makhluk. Maka orang panggil Allah Ta'ala serupa dengan makhluk. Ini muhalun fi haqqihi ta'ala, ni mustahil pada hak Allah Ta'ala. Maka tika ni panggil lafaz zahir, kena berdalil. Berdalil kata aidin bil quwah, ataupun aidin itu perlu kita kena takwil apa? Yakni kuwah ataupun kudrah. Dia panggil lafaz zahir kena berdalil. Seumpama juga lafaz zahir ditakwil. Makna benar tu lah sebut tak lafaz zahir bidalil dengan lafaz zahir ditakwil. Maka hak tu lah. Maka bermula lafaz zahir kena berdalil, maka serupa juga dengan lafaz zahir kena takwil. Dan paling daripada tak zahir dan tak salah seperti asal pakai makna kedua ataupun ihtimal kedua. Dan lafaz zahir dipakai dengan berdalil dan kena dalil dengan lafaz zahir kena takwil. Hak tu lah. Lafaz zahir berdalil dengan lafaz zahir ditakwil, benda tu lah. Seperti orang panggil tafannun fi ibarah pada cakap pada tutur. Tengok. Tafannun fi ibarah. Perhati ni. Deh mislu zahid bidalil awiz zahid muawwalan. Seumpama misalnya lafaz zahir dengan kena berdalil, seumpama juga lafaz zahir ditakwil. Lafaz zahir ditakwil dengan lafaz zahir kena apa? Kena berdalil hak tu lah. Benda sa makna sa tapi lafaz yang bunyi baik lain. Supaya dengan bajak dengan pareh. Bajak pareh benda tu lah sebut bajak. Bersirekok parek, bersirekok nak pada satu makna. Tengok. Tuhan kata perhati molek wasama abanainangha bi aidin. Ni ayat ni orang panggil ayat apa kalau kita pergi ngaji dalam masalah ayat tafsir. Aidin orang panggil ayat mutasyabihah. Sebab tu di dalam Quran 30 juzuk ni ada ayatun muhkamat, ada ayatun mutasyabihah. Ayat ni ayatul Quran ni. Ayat Quran ini ya ada ayatun ke apa? Ayat ke apa? Muhkamatun. Ada ayat yang diteguh tak ada kena takwil. Dan ayat satu lagi panggil ayat mutasyabihah. Ayat ni perlu kena takwil. Ini di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka ulama ahli sunnah wal jamaah ia pecah dua pula. Ada salafi, ada ulama salah, ada ulama khalaf. Maka ulama salah orang panggil tafsir dan takwil secara ijmaliyu. Sebut kata wasama abanainaha bi aidin. Kami menggada dan membinakan langit dengan aidin. Aidin mana? Hak ulama salah tahu. Allati taliku bihi, ataupun yang layak dengan dia dengan Allah Ta'ala. Qadar tu dia panggil ulama enggak salah takwil. Sebut tak aidin, aidin allati taliku bihi. Yang layak dengan tu lagu mana aidin hak serah tu tu. Kaifiyat aidin baik mana hak tu serah tu Tapi yang patut, yang layak, yang munasabah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pun masalah yad, hak masalah kata aidin dengan mana al-qudrah wal quwah. Hak ni takwil. Takwil siapa dia? Takwil ulama khalaf. Tengok. Aidin kalau kita tafahtimalul awalu wa jam'u yadin. Yakni tangi betul-betul. Ni tangi betul-betul. Kalau pakai yad pergi pada tangi betul-betul, oh zahir lalu dah. Tak ada kena takwil, tak ada kena fikir oh ni tangi. Maka orang panggil jadi makna ternyata lu dah. Hak ni dia panggil pakai tangan betul-betul bersepakai dengan beberapa jari, maka tiada perlu pada bab ketuhanan ni, maka tiada pada bab ketuhanan, kerana jadi mustahil ke atas Allah kerana tangan ini berjuzuk dan beranggota. Hak ni muhalun alaih. Sebab tu kalau pakai tangan betul-betul, hak ni tak boleh duduk pada bab Tuhan. Sebab tu dia panggil lafaz zahir tika ni muawwal, perlu ditakwil, perlu berdalil. Bermakna ulama kata fayajibu alaina ta'wilu zahir ilal makna sani awil ihtimalil marju awil majazi. Mana nak?
Ketika ni wajib kita kena takwil, kena paling. Emo paling kada ya allati ataupun allati taliku bi. Ataupun ya ketika ni kena paling kan al-quwwah. Makna kekuatan. Dengan sebab Allah Ta'ala ada sifat kudrat, maka dengan kudrat Allah ni lah yang boleh buatkan masalah langit, boleh buatkan bumi, boleh ngada. Maka kita pakai makna ya ketika ni kita pakai pada mana al-quwwah. Ini yang kena takwil. Ini kena berdalil tak zuhir seperti makna yang pertama tangi betul-betul. Dah qada tudukan mari kata wallahu a'lam. Tulis. Tulis. Ambil tak witinya ni lah. Ini kita baca tagi pula. Dah. Pasal penat sikit dah. Kita baca tagi pula. Qada ni dulu. Tak apa lagi sikit-sikit. Tak dah start tagi kita baca pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan. Allahumma aghnina wa zayyina akrimna bil taqwa Allah wa amina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina mengucap alhamdulillah hujatu alhamdulillah kali alhamdulillah 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 alhamdulillah